Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian mad asli atau mad tabi'i. Dari segi bahasa, asli bermaksud asal, tabi'i boleh bermaksud semula jadi. Dari segi istilah, mad asli atau mad tabi'i ini bermaksud sesuatu yang tidak terikat dengan sebarang sebab sama ada hamzah atau sukun. Jadi pemanjangan yang dimaksudkan di sini ialah pemanjangan pada huruf alif apabila didahului fathah baris atas seperti qala, huruf waw apabila didahului dhammah baris hadapan seperti yaqulu, dan huruf ya apabila didahului kasrah di baris bawah seperti qila. Jadi pemanjangan pada huruf-huruf ini adalah secara tabi'i semula jadi dengan kadar 2 harakat selagi ia tidak bertemu dengan salah satu sebab, sama ada hamzah atau sukun yang akan menyebabkan ia dipanjangkan lebih dari kadar 2 harakat. Seterusnya ialah kadar harakat mad asli. Kadar panjangnya ialah 2 harakat, tidak kurang atau lebih. Untuk pengetahuan semua, satu harakat itu adalah kadar menggenggam atau melepaskan satu anak jari. Makanya, 2 harakat adalah menggenggam atau melepas 2 anak jari dengan secara sederhana, tidak terlalu cepat atau tidak terlalu perlahan. Seperti contoh perkataan ad-dallin yang dibaca 6 harakat. Maka kadarnya ialah menggenggam atau melepaskan 6 anak jari. Walau bagaimanapun, kadar 2 harakat itu berbeza dengan kadar kelajuan atau tahap pembacaan seseorang, sama ada tartil, tahqiq, tadwir atau hadr. Bagi seseorang yang membaca secara laju, yakni hadr, kadar mad aslinya mestilah pada kadar yang seragam dengan kelajuannya. Manakala bagi seseorang yang membaca dengan tartil, yakni perlahan, atau tahqiq, lebih perlahan, maka kadar harakatnya adalah lebih perlahan daripada kadar harakat bagi bacaan hadr, yakni laju. Keadaan-keadaan mad asli terbahagi kepada 4. Yang pertama, mad asli ketika wasal ataupun waqaf. Contohnya seperti perkataan alaiha, ma ataupun ala. Keadaan yang kedua, mad asli ketika wasal. Contohnya seperti zulumat. Maka dibaca dengan 2 harakat ketika bersambung sahaja. Tetapi jika diwakafkan, maka dia akan menjadi mad arid lis-sukun. Keadaan yang ketiga, mad asli ialah mad asli ketika wakaf sahaja. Contohnya seperti wama. Dan keadaan mad asli yang keempat adalah mad asli ketika awal surah. Contohnya seperti kaf, ha, ya, ain, sad. Mad asli di situ ialah ha, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang pengertian mad asli mutlak dan juga contoh-contoh mad asli mutlak. Untuk pengertian mad asli mutlak, perkataan mutlak bermaksud sejati atau sebenar. Mad asli mutlak di sini bermaksud mad asli secara dasar amnya. Ia berlaku pada semua keadaan wasal, waqaf, pertengahan atau akhir perkataan. Seterusnya ialah contoh-contoh mad asli mutlak. Saya akan memberikan contohnya mad asli mutlak yang berlaku pada keadaan wasal, iaitu tengah perkataan, dan juga waqaf, iaitu akhir perkataan. Untuk contoh di tengah perkataan ialah Dawudu. Di sini kita boleh tengok huruf mad asli itu berada di tengah perkataan bersebelahan dengan huruf waw. Untuk contoh di akhir perkataan pula ialah hada. Di sini kita boleh tengok huruf mad asli itu berada di akhir kalimah bersebelahan dengan dal. Daripada contoh-contoh di atas, jika mad asli pada perkataan itu berada di tengah, maka ia adalah perkataan yang mad aslinya hanya boleh diwasalkan bacaannya. Perkataan yang mad aslinya berada di akhir adalah perkataan yang mad aslinya mungkin diwasalkan atau diwakafkan bacaannya. Terima kasih.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subtopik yang seterusnya ialah tanda-tanda mad asli, yakni mutlak. Jadi tanda-tanda mad asli terbahagi kepada dua. Yang pertama, terdapatnya huruf-huruf mad, iaitu huruf alif, huruf waw dan huruf ya. Huruf-huruf mad ini lebih dikenal pasti sebagai huruf awi, di mana ketiga-tiga huruf tersebut mestilah tidak bertanda dan tidak berbaris. Sebagai contohnya, qala, yaqulu, qila, di mana alif di dalam qala tersebut tidak mempunyai sebarang tanda maupun berbaris. Yaqulu, waw di dalam ayat tersebut tidak mempunyai sebarang tanda maupun berbaris. Dan qila, ya itu juga tidak mempunyai sebarang tanda maupun berbaris. Jadi itu adalah tanda yang pertama. Tanda yang kedua ialah terdapatnya huruf alif kecil, waw kecil dan ya kecil. Sebagai contoh, as-sirata, di mana di atas huruf ra itu terdapat huruf alif kecil. Contoh yang lainnya pula ialah yuhyi, yalwuna. Jadi kedua-dua tanda mad tersebut mestilah dibaca panjang dua harakat, tidak kira dalam keadaan wasal, waqaf, pertengahan maupun pengakhiran perkataan. Itu sahaja, sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.